Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari bengkel elektronik kita. Hari ni saya nak bincang tentang kerosakan-kerosakan yang berlaku pada kipas shielding, terutama brand Panasonic lah, Panasonic. Dan ni model ni adalah model M14D9 model ni. Okey. Jadi selalu kipas ni rosak. Jadi ada beberapa jenis kerosakan yang biasa berlaku, dan kita dapat lihat dalam YouTube, juga dalam ada website-website yang menceritakan bagaimana cara untuk repair. Jadi hari ni kita nak melihat kenapa kerosakan ni berlaku. Kita nak faham. Ada yang biasanya kalau kerosakan bahagian power, dia ada kapasiti tertentu, seperti yang ni dengan yang ni, kerosakan bahagian power. Macam mana kerosakan bahagian power, apa simptom dia? Kipas ni dia akan slow. Dia akan slow sangat. Dia akan slow. Kemudian kita tak boleh kontrol dia, terlalu slow. Itu jalan juga, tapi ada setengah yang terus tak boleh jalan, tak boleh kontrol terus. Mati terus. Okey, biasanya tukar ini dan ini. Tetapi sekarang ni kita nak kaji atau kita nak memahami kenapa, apa kerosakan yang berlaku di sini. Apabila ini rosak, apa yang berlaku sebenarnya dalam litar tu. Okey. Lain-lain kerosakan speed tak boleh kontrol. Maksud dia okey, dia jalan speed 1 okey, speed 2 okey, tapi bila speed 3 kita nak laju sikit, dia tetap lebih kurang sama speed 2 juga, ataupun macam speed 2 dia tak boleh pergi speed 3. Itu kerosakan bahagian kapasitor ni. Okey. Jadi hari ni kita nak bincang kenapa dia berlaku kerosakan. Kita nak faham. Yalah, kita boleh tukar untuk settlekan kerosakan, tapi hari ni kita cuba memahami dari segi teknikal apa yang berlaku sehingga dia rosak. Jadi sini saya dah trace litar ni, model M14D9 ni. Okey, saya dah trace dah litar dia. Bukan semua, litar bahagian yang penting sahaja. Ni bahagian supply. Kerana kerosakan yang kita cakap tadi, supply ni menyebabkan kipas tu jalan terlalu perlahan, tak boleh kontrol, perlahan sangat. Terlalu perlahan sangat. Memang tak boleh kontrol lah, ataupun terus tak jalan. So bahagian ni lah. Kemudian yang kedua, kerosakan yang biasa, yang lazim ialah kerosakan ni speed 1 okey, speed 2 okey, speed 3 dia tak boleh nak pergi speed 3, dia slow, dia sama speed. Kalau speed 2 kita set kepada speed 2, tekan pada speed 2, dia akan tetap kalau kita tekan speed 3, dia akan tetap kelajuan tu macam speed 2. Jadi kita cuba untuk faham secara teknikal, secara uji kaji, apa yang berlaku sebenarnya bila kerosakan ni. Okey. Ini ada satu board yang mana berlaku kerosakan pada bahagian supply. Okey. Apa yang kita perlu fahami ialah board ni dikontrol oleh microcontroller. Kat sini belakangnya ada microcontroller. Ini microcontroller. Dalam microcontroller ni number dia, saya nak fokus kecil sangat. Number dia adalah 31DN104. Saya rasa ni microcontroller yang khas yang dikeluarkan oleh Panasonic. Memang susah nak dapat, data sheet dia pun saya cari tak dapat. Tapi saya trace je lah. Saya trace lah pin-pin untuk microcontroller ni. Untuk speed 1, okay, speed 1 ni dia sambung ke pin 9 microcontroller ni. Macam tu lah. Saya hanya pergi pada pin-pin yang tertentu sajalah. Jadi saya hanya trace bahagian ini saja, kerana bahagian ni yang berlaku kerosakan biasa atau lazim yang berlaku. Saya tak pergi ada bahagian-bahagian lain pada bahagian yang kontrol timer dan sebagainya. Itu saya tak trace litar tu, terlalu complicated, dan itu jarang berlaku kerosakan. Kerana timer ni jarang orang pakai. Yang orang pakai selalu kita kontrol speed, dan juga berlaku kerosakan apabila kita guna selalu, berlaku kerosakan di bahagian power. Okey, di sini microcontroller tadi menggunakan ni, microcontroller ni bekalan ni adalah 5 volt. 5 volt dia ambil 5 volt di sini. Line ni adalah line 5 volt. Dan kerosakan C1
yang saya beritahu kerosakan bahagian power tadi. C1 dan C2. Okey, ini C1. Inilah C1. Ini C1. Dan ini C2. Sini C2. Okey. Jadi lita ni disetkan oleh zener diode dan sebagainya. Ni power untuk voltage regulator kat sini menggunakan zener diode. Ada 3 biji zener diode ni dengan dibantu oleh transistor ni menghasilkan line ni adalah 5 volt. Line ni 5 volt dan line ni juga dia biasing masuk ke triac. Sini ada triac. Okey. T3D6C. Triac ada 3 biji, sama je triac ni. Jadi dan 5 volt ni juga digunakan oleh microcontroller untuk apa? Untuk mengawal lita ni. Lita ni dikawal oleh microcontroller dan microcontroller tu sendiri menggunakan 5 volt. Jadi apabila berlaku kerosakan kapasitor ni, ada gangguan kepada bekalan kuasa DC tadi, 5 volt DC yang digunakan oleh microcontroller, maka lita ni tidak dapat berfungsi dengan baik lah. Kerana microcontroller ni dia otak dia ataupun membrane dia. Apabila membrane tidak dapat bekerja dengan baik kerana voltan tak cukup, so gangguan pada keseluruhan lita. Okey, lita ni ada kerosakan pada kapasitor. Kapasitor ni rosak. So bila kapasitor ni rosak, kita cuba sukat tengok. Apabila kapasitor ni rosak, 0.82 microfarad ni rosak. Okey. Adakah dapat 5 volt? B plus kat sini. Apakah dapat 5 volt? Kalau tak dapat 5 volt, maka microcontroller akan terganggu. Bila microcontroller terganggu, lita ni akan masalah. Semuanya akan bermasalah dan kipas tu tidak akan boleh jalan. Okey, saya akan on sekejap lagi. Saya akan on. Dan kita cuba kontrol lah. Ni dia kontrol dia. Ada banyak jenis. Tapi kali ni saya akan tumpu pada model ni lah, M14D9. Dan ada lagi jenis lain saya dapat. Yang ni M143. Okey, sekarang ni kerosakan adalah pada kapasitor ni 0.82 microfarad. Dan kita akan cek B+, dapat tak 5 volt. Kalau tak dapat 5 volt, maksud dia microcontroller tu tak boleh berfungsi. Kerana microcontroller memerlukan 5 volt. Microcontroller ni memerlukan 5 volt. So kita try cek tengok. Okey, saya try on lah. So di sini ground dia. Okey, sini ground dia. Di sini dekat mana kita nak cek? Okey, kita nak cek dekat mana? Kita nak cek dekat, yang paling senang adalah kita tengok ada D1 sini. Di kathode D1 ni. Di kathode D1 ni. Okey, di kathode D1 dia ada line, ada zener diode dan sebagainya. Dan sini adalah B+ untuk 5 volt. Okey. B+ untuk 5 volt. Okey, sinilah. B+ untuk 5 volt Dia nampak kot. Okey, B+ untuk 5 volt line ni. So kita boleh cek di kathode D1. Kalau tak dapat 5 volt kat sini, maksud dia board ni akan bermasalah untuk beroperasi. Okey. Okey, saya on dulu. Bismillah. So kita akan uji tengok. Okey, ground saya ambil kat sini ground ni. Dan di sini adalah kathode D1. D1 kathode D1. 0.324 volt. Jadi tak dapat 5 volt. Bila tak dapat 5 volt, kita tak boleh nak kontrol lita ni, tidak boleh beroperasi dengan baik lah. Kita cuba tengok. Okey, tak boleh nak on tak boleh nak turn on Okay, tak boleh nak on. Kita try ni pun dia tak boleh nak beroperasi Kenapa? Kerana kapasitor ni C2 ni rosak. Okey, kapasitor ni kalau ikut dia dalam AC 50 volt ni, dia punya
dia punya reaktan dia adalah 3.9 ohm. Okey, 3.9 ohm. Okey. 3.9 ohm. Saya tutup kejap ni board ni. Ya, tutup, saya tunjuk ya macam mana cara pengiraan dia. Okey. Okey, formula dia adalah XC sama juga dengan 1 bahagi 2 pi FC. Okey. 2 pi ni memang nilai tetap lah. F ni frekuensi frekuensi kat Malaysia ni 50 Hz. Okey. Kapasitor sini dia adalah 0.82 microfarad ni apa? Dia punya nilai kapasitor tu adalah 0.82. So C mesti dalam microfarad lah. Okey, 0.82 microfarad. So kalau kita kira dengan formula ni, saya tunjuk sekali sajalah. Yang lain tu kita boleh kira, kita kira sendirilah. Okey. 2 kali pi kali dengan 50 frekuensi F frekuensi 50. Kemudian kali dengan 0.82 kuasa 10 negatif 6. Okey. So kita akan dapat okay, 1 bahagi dengan 2 darab pi darab dengan 50 Hz darab dengan 0.82 microfarad. Okey. 0.82 eksponensial negatif 6. Saya micro tu negatif 6. Okey, so kita akan dapat lebih kurang 3.88 ataupun kat sini saya tulis 3.89 lah. 3.9 sorry. Yang sebenarnya adalah 3.88. 3.88 kilo ohm. Okey. Kenapa kita kena kira macam ni? Kerana kita frekuensi kapasitor ni apabila frekuensi masuk melalui dia akan ada certain rintangan yang mana formula yang kita kena kira dalam formula macam ni. Okey. Jadi dekat sini sepatutnya 3.9K dia drop sikit, kemudian voltan tu akan pergi kepada litar regulator ni dan boleh menghasilkan kat sini 5 volt lah. Tetapi kita tengok sekarang ni tidak ada 5 volt. Yang ada tadi kita tengok dalam 3 point lebih dan kita try control pun tak boleh. Maksud dia mesti kat sini 5 volt. Tetapi litar ni kerana kerosakan dia tidak dapat 5 volt. Okey. Kita cuba tengok saya akan cabut tengok. Berapa nilai kapasitor tu sehingga menyebabkan voltan drop sampai 3 volt lebih tu. Apa dah berlaku pada kapasitor ni C2 ni ataupun kapasitor ni. Apa yang telah berlaku pada kapasitor ni? Ni kapasitor ni. Okey kedudukan dia di sinilah. Di sini biasing ni untuk buat 5 volt. Bila dia ada masalah kat sini, gangguan kat sini, maksud dia rintangan ataupun sebagainya dah lari, XC dia dah lari, jadi voltan kat sini akan terganggu dan tidak boleh menghasilkan 5 volt. Okey, saya akan cabut dulu. Kita akan tengok. Okey, kita akan cabut. Sini dua-dua ni kapasitor ni.
Okey, kita akan tengok berapa nilai kapasitor dia sekarang ni. 79 ohm, 79 nanofarad. Okey. Harap boleh nampak, saya tak boleh fokus ni. 79 nanofarad. Kalau kita convert ke mikro, maksud dia dalam 0.079 mikrofarad. Sekejap, saya akan buat sikit pengiraan. Okey. Saya akan kira kat bawah ni. Sekarang ni yang kita tengok kat side ni, dia punya bacaan dia 0.079 mikrofarad. Okey, sekali lagi saya cek. Harap boleh nampak. Okey. Tujuh 79 nanofarad. Kalau convert mikro jadi 0.079 mikrofarad. Okey, 0.079 mikrofarad. So kita akan calculate dia punya inductance dia, XC 1 bahagi 2 pi FC sama dengan 1 bahagi dengan 2 darab pi darab 50 frekuensi darab C dia tadi dah bertukar. Patutnya dia 0.8. Nilai yang sebenar adalah, kalau tengok kat sini, harap boleh nampak, dia adalah 0.82 mikrofarad. Okey, ini nilai yang sebenar. Yang sepatutnya adalah 0.82 mikrofarad. Tetapi sekarang dah jadi 0.079 mikrofarad. Dah lari Okey, 0.82 mikrofarad dah tukar. Kerana kerosakan dia dah tukar nilai jadi 0.079 mikrofarad. Dan sekarang kita nak kira berapa nilai rintangan kapasitor kat sini. Kapasitor ni lah kedudukan dia dalam litar kat sini Sekarang berapa nilai rintangan dia? Patutnya kalau yang okey, macam saya dah kira ni 3.88K ataupun 3.9K lah, lebih kurang dekat Sekarang dah jadi berapa kita akan kira, tengok. Kita akan kira, tengok. Okey, kita kira secara ringkas 1 bahagi dengan 2 darab dengan pi. Sekejap. 1 bahagi dengan kurungan 2 darab dengan pi darab dengan 50 darab dengan nilai yang dah berubah sekarang ni, 0.079 mikrofarad. Okey, 0.079 mikrofarad eksponensial negatif 6. Pasal mikro tu dalam negatif, mikro ni dia negatif 6. So nilai dia sama juga. Oops, ada silap kira sekali lagi. 1 bahagi dengan kurungan 2 darab pi darab 50 darab dengan 0.079. Okey, 0.079 eksponensial negatif 6 tutup kurungan. So sekarang ni jadi 40. 40K Kita tengok engineering, tengok. Sekarang 40K dia jadi 40K.
nilai rintangan sekarang ni dah berubah menjadi 40 kilo ohm. Sepatutnya nilai dia adalah 3.8 ataupun 3.9 K, tetapi sekarang dah berubah, kerana berubahnya nilai dah menjadi 40 kilo ohm. Apa yang berlaku ialah voltan tersusut kat sini, dan voltan tidak boleh pergi ke bahagian regulator ni untuk menghasilkan voltage voltan 5 volt secara sempurna. Oleh kerana itulah menyebabkan berlaku kerosakan atau gangguan kepada bekalan, dan microcontroller tidak boleh beroperasi, dan kita tak boleh nak kontrol, ataupun litar ni lumpuh sepenuhnya kerana berlaku perubahan pada nilai kapasitor ni. Okey. Dan begitulah cara yang sama juga kita boleh kira. Kalau tengok C1 kat sini C1 di sini adalah C1. Okey. C1 ni. Dan kalau berlaku kerosakan C1 sini dia patutnya 31. Dia C1 ni adalah selepas fuse. Kedudukan selepas fuse, C1 ni dia selari dengan live dan neutral. Okey, C1 ni. Kalau berlaku apa-apa nilai yang berbeza, nilai rintangan ni akan larilah. Biasanya akan lagi bertambah, nilai akan bertambah. Jadi dan rintangan dia akan bagi rintangan yang tinggi dan gangguan juga pada bahagian bekalan kuasa litar ni. Jadi pasal tu litar, kadang-kadang kipas tu slow, ataupun kadang-kadang tidak boleh berfungsi sama sekali. Okey. Jadi saya ada contoh kapasitor yang rosak. Contoh-contoh kapasitor yang rosak yang lain macam ni rosak juga. So ini nilai dia adalah 0.1 microfarad. Okey. 0.1 microfarad. C1 ni 0.1 microfarad. Dan jika dia berubah nilai, sini salah satu contoh ini patutnya 0.1 microfarad juga. Okey. Kita tengok berapa dia telah berubah, dan kita boleh kira lah dengan cara yang sama. Saya tak payah tunjuk pasal dah dia akan jadi panjang video ni. Okey. Okey, 0.1 microfarad sekarang ni dia dah berubah. Dia hanya menjadi 31 nanofarad saja. 31 nanofarad maksud dia kalau dalam mikro 0.031 microfarad. Bayangkanlah 0.1 microfarad dah berubah menjadi 0.01. Sekejap. 32 nanofarad. Kalau dalam mikro kita tukar 0.032 microfarad. 0.032 microfarad. Bayangkanlah dah lari banyak lari. 0.1 dah tukar jadi 0.032 microfarad. Dan kalau kita calculate yang sama, kita pasti akan tengok kita buat calculation cara yang sama pakai 50 Hz lah. Pasal kita punya incoming Malaysia 50 Hz. Pasti kita akan tengok bukan 31.8 kilo ohm. Dia akan lebih pada ni. Dan apabila berlaku lebihan rintangan ni, maka gangguan akan berlaku pada bahagian bekalan kuasa dan menyebabkan litar tu lumpuh sama sekali kerana tidak dapat 5 volt bahagian ni. So sekarang ni kita cuba repair balik. Kita try masukkan kapasitor yang okey. Kita cuba untuk repair. Saya akan masukkan kapasitor yang okey. Kemudian kita akan tukar, kita akan ukur voltan dekat bahagian tu. Okey. Kita ambil sikit, bagi dia lekat. Kita ambil sikit, bagi dia lekat sikit. Kita ambil sikit lagi pasal dia berat. Sikit lagi, bubur sebelah, bagi lekat saja. Kita baru kita akan solder dengan cara yang elok lah. Bagi nak bagi lekat je. So kita solder bagi sempurna.
kapasitor ni tidaklah kutub Tunggu kejap dia kering. Kalau tak kering kita solder sini, dia akan jatuh, dia berat. Okey, sekarang ni kita nak tengok dapat dah 5 volt di kathod D1 ni. Kathod ni penting kerana di kathod ni lah dia akan masuk ke microcontroller semua ni. Microcontroller ni dia akan masuk ke microcontroller ni untuk bekalan untuk microcontroller ni 5 volt. Okey. Saya akan on supply. Bismillah. Pastikan semua okey dulu Saya tengok semua okey. Saya akan on supply. So kita buat voltage DC. Kita akan measure di mana? Measure di kathod D1 ni kerana sini ada B plus 5 volt. Okey. Saya measure di D1. Dapat dah 5 volt. Okey, ground dia di sini. Saya ambil ground di sini. Dan kita pergi ke kathod D1. Okey, dah ada 5 volt So kalau dah ada 5 volt, sepatutnya litar ni dah boleh beroperasi lah. Kita cuba test tengok dengan cara kita control tengok. Ambil kat sensor dia. Dah boleh bunyi lah. Cuma beban saya tak boleh lah. Cuma saya tunjuk kata dia boleh beroperasi tu off kot. On balik. Okey, ini satu. Sekejap saya tunjuk Okey. Ni off. Ini kalau on balik. Okey, ni satu. Ni speed 2 lah. Okey, ni speed 3. Okey. Sebenarnya apabila kita tekan speed 1, 2, 3 ni, apa yang berlaku sebenarnya? So saya off dulu, saya terang sikit Apa yang berlaku bila kita tekan speed 1, speed 2 di sini perubahan ataupun berlaku di sini Ini adalah dari microcontroller untuk speed 3. Ini speed 1 dan ini speed 2. Di sini ada triac ataupun SCR atau triac lah. Ini saya ambil Legend PCB tulis SCR 2. Okey, ni memang ikut dia punya ni lah, Legend dekat PCB tu. Apa itu Legend? Inilah yang tulisan-tulisan ni, yang tulisan-tulisan kat PCB ni panggil Legend pada PCB ni semua ni komponen-komponen ni adalah berdasarkan kepada board yang saya tulis tadi lah. Semua berdasarkan C1 dan C2 sebagainya ni berdasarkan pada board ni lah. Okey. Jadi apabila kita tidak kontrol, ni daripada microcontroller. Microcontroller kalau dia aktif, maksud dia kali ni disetkan atau diprogramkan microcontroller ni aktif low. Kalau kita tekan speed 1, apa yang berlaku ialah microcontroller ni sebelum kita tekan, dia punya pin kat sini adalah pin 9 pin 9 microcontroller. Pin 9 tu 5 volt. Kita belum kontrol lagi, kita belum pilih, kita on. So biasanya semua akan jadi 5 volt. Tetapi bila kita pilih tekan speed 1, so 5 pin ni akan tukar jadi kosong volt. Kosong volt, so dia akan trigger SCR ni secara active low. Dan bila trigger SCR ni, beban akan disambung ke neutral. Pasal line ni dia sambung ke neutral. Okey, dia pergi ke neutral. Macam tu. Jadi yang mana yang dipilih, katakan speed 2, memang on speed 2 akan jalan lah. Apa maksud bila kita on, kita on kan, kita buka switch tekan switch kat dinding untuk onkan kipas ni. Maksud dia speed 2 akan terus jalan. Maksud dia speed 2 ni microcontroller di pin 10, pin 10 microcontroller di sini, dia akan jadi low. Yang ni high, tetap high. Okey. Setiap masa hanya satu yang akan jadi low untuk speed yang dipilih.
speed yang dipilih ni, microcontroller akan jadi low, dia akan trigger gate, dan apa ni, beban yang disambung di CN connector 2 ni. Connector 2 kat sini lah, connector 2. Ini adalah connector 2. Boleh tengok ada CN2 situ. CN2 connector 2 ni. Okey. Beban ni dia akan beban motor kita sambung sini lah, motor. Ni motor. Kat sini motor. Macam tu kita sambung motor. So ini ada sini adalah line supply, cuma ada fuse, dia akan standby di pin 5. Okey. Jadi macam itulah bila microcontroller ni control setiap yang mana yang dipilih, speed yang dipilih, speed 3 kan, so dia akan jadi low, yang lain tetap high. So maksud dia speed 3 ni dipilih lah, dia akan low kat pin microcontroller ni, pin sebelah ni. So triac ni akan di-trigger lah. Okey. Untuk speed, masalah speed kita ada 3 kapasitor. Kapasitor ni 1, 2, 3. Okey. Untuk speed, kalau kata speed 1 problem, kita tengok kapasitor C1 2.5 mikrofarad. 2.4 mikrofarad. Okey, 2.4 bukan 2.5, 2.4 di sini untuk speed 1. Kita boleh tukar kalau tak ada speed 1 lah. Okey. Kalau untuk speed 2, kita pergi pada 5 mikrofarad di sini. Ni untuk speed 2, dan untuk speed 3 kita pergi pada C3 sini 1.8 mikrofarad. Ini bahagian speed. So saya harap kita ni dapat manfaat lah untuk kita repair. Jadi apa-apa boleh minta tolong like, share dan subscribe, dan boleh komen lah kat bawah apa-apa yang kalau nak ada penambahan ataupun ada apa-apa nak bagi masukan-masukan yang bermanfaat, ataupun nak komplain pun boleh bubuh dekat komen. Okey, insya-Allah ke depan saya akan buat untuk litar sama litar sama saja. Litar lebih kurang sama saja litar dia. Ada sikit perubahan. Okey, ni litar dia untuk model ni. Okey, saya pun dah tulis dah, ada sikit lah perubahan. Saya tak pasti version mana yang dulu, mesti mana yang kemudian. Tapi ada perbezaan design. Design tu ada perbezaan sikit lah. Calculation, bahagian nilai-nilai dan sebagainya. InsyaAllah kita akan share dalam video-video yang ke depan lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.